begitu banyak bagi tahun 2015, iaitu kepada 415 juta berbanding dengan tahun 2014, iaitu hanya 174 juta sahaja. Anggaran perbelanjaan pembangunan ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan tahun 2011 hingga tahun 2014. Apakah projek-projek pembangunan sukan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 yang mengkehendaki peruntukan yang begitu banyak? Pada masa yang sama, perbelanjaan mengurus juga telah dikurangkan 45 juta pada tahun 2015 berbanding dengan tahun 2014. Bagaimana Kementerian Belia dan Sukan mengurangkan perbelanjaan mengurus sebanyak 45 juta itu? Perbelanjaan apakah yang telah dipotong? Tan Sri Pengurusi, butiran 020300 pembangunan belia. Pada tahun hadapan dijangka 1,200 orang belia akan diberi peluang untuk menyertai rancangan pertukaran belia luar negara dan dalam negeri. Ini adalah satu program yang baik untuk mendedahkan belia-belia kita kepada segala budaya, ekonomi, politik, sosial, teknologi dan lain-lain daripada luar. Saya ingin menanyakan kepada Menteri, apakah kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih belia-belia yang menyertai program pertukaran ini? Adakah peluang diberi kepada semua kaum? Jika ya, bagaimana ia diterapkan dan dilaksanakan oleh kementerian? Tan Sri Pengurusi, butiran 060200 penganjuran dan penyertaan sukan. Kerajaan telah membelanjakan 59.8 juta untuk menghadapi sukan Commonwealth ke-20 di Glasgow 2014 untuk 14 jenis sukan yang diambil bahagian. Malaysia menduduki tempat ke-12 dengan meraih 6 pingat emas, 7 pingat perak dan 6 pingat gangsa. Apakah kementerian sudah mula membuat persediaan untuk menghadapi sukan Commonwealth ke-21 pada tahun 2018? Apakah acara-acara sukan yang telah dikenal pasti dan telah dimulakan latihan setakat ini? Kita kena pastikan pungutan pingat dan prestasi pencapaian yang lebih baik dalam sukan Commonwealth ke-21. Apakah tindakan-tindakan yang diambil untuk memperkasakan pencapaian pasukan hoki negara menghadapi pasukan-pasukan antarabangsa? Malaysia pernah mencatatkan pencapaian yang unggul dalam permainan hoki satu masa dulu. Kini, di mana silapnya? Apakah sasaran kerajaan untuk sukan Commonwealth ke-21 yang bakal diadakan pada 4 hingga 15 April 2018 di Bandaraya Gold Coast, Queensland, Australia? Tan Sri Pengurusi, butiran 020200. Integriti pengadil adalah penting untuk menjaga mutu sukan dan imej negara di arena antarabangsa. Perkara ini harus diberi perhatian yang serius oleh FAM. Kita perlu melahirkan pengadil-pengadil yang berkualiti tinggi bertaraf antarabangsa. Berapakah ramai pengadil kita yang telah diberi pengiktirafan FIFA? Apakah usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan untuk melahirkan pengadil-pengadil bola sepak yang mencapai piawaian antarabangsa supaya kredibiliti pengadil tempatan tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak? Tan Sri Pengurusi, di bawah butiran yang sama, pengurusan dan pentadbiran persatuan-persatuan sukan di negara kita perlu dipantau dan dengan ketat oleh kementerian. Kerajaan perlu memberi fokus dalam isu ini, isu berkaitan dengan kawal selia pengurusan kewangan persatuan-persatuan sukan ini. Kita sering dengar bahawa terdapat salah guna kuasa dan penyelewengan dari kalangan pegawai-pegawai persatuan sukan yang melemahkan lagi prestasi sesuatu sukan. Malah masalah dalaman seperti ini perlu dibendung jika kita benar-benar mahu melihat mutu sukan negara berkembang maju. Apakah kaedah-kaedah atau mekanisme yang sedia ada atau yang akan diperkenalkan oleh pihak kementerian bagi menangani masalah dalaman persatuan-persatuan sukan ini? Tan Sri Pengurusi, masih dalam butiran yang sama, ramai atlet-atlet veteran negara pernah mengharumkan nama baik dan imej negara pada suatu ketika dahulu, kini mungkin telah berusia, bersara dan menjadi uzur.
Sumbangan mereka dalam bidang sukan negara tidak boleh diketepikan. Apakah langkah-langkah yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi menjamin masa hadapan atlet-atlet yang pernah mengharumkan nama negara tetapi tidak lagi berkecimpung dalam arena sukan? Kerajaan juga harus memberi penghargaan kepada veteran-veteran dengan menamakan padang-padang permainan, pusat-pusat sukan, stadium-stadium sempena nama mereka. Ini adalah lebih baik daripada menamakan tempat-tempat ini mengikut nama kawasan bangunan itu dibina. Ini memberi peluang kepada kita untuk mengenang dan menghargai jasa dan sumbangan mereka serta menjadi motivasi kepada anak-anak muda yang menceburi bidang sukan. Tan Sri Pengurusi, Butiran 050500, Program Pembangunan Bola Sepak Negara. Pelbagai kaedah serta perbelanjaan telah disalurkan oleh kerajaan demi menaikkan martabat pasukan bola sepak kebangsaan. Memang ternyata hasilnya tidak begitu menyerlah. Malah prestasi pasukan bola sepak negara semakin merosot di tangga kedudukan FIFA. Sudahkah kementerian melakukan bedah siasat yang menyeluruh bagi mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki dari segi pengurusan FAM, teknikal, pemilihan pemain dan latihan? Adakah kerajaan pernah menggunakan khidmat nasihat pakar diagnostik, performance diagnostic specialist dengan izin dari luar negara dalam membantu mengenal pasti masalah sebenar dalam menyelesaikan masalah ini secara komprehensif? Saya lihat terdapat peruntukan baru sebanyak 7 juta dalam anggaran perbelanjaan tahun 2015 untuk program pembangunan bola sepak negara. Minta penjelasan menteri mengenai peruntukan baru ini. Tan Sri Pengurusi, Butiran 050700, program pencarian bakat. Jelas sikit. Ya. Tan Sri Pengurusi, Batu Gajah, nak tanya pandangan Batu Gajah lah. Kita dah lama berusaha untuk meletakkan bola sepak ni pada tahap yang dibanggakan lah. Setuju tak kalau saya cadangkan, kita ambil mana-mana pemain luar negara ni, kita bagi ke rakyatan, buat macam Singapura dan sebagainya, kemudian bagi dia main dalam tim Malaysia, supaya dia dapat membantu untuk menaikkan pasukan bola sepak negara. Setuju tak setuju? Ini saya tak terima, Tan Sri. Ini bukan satu cadangan yang baik. Kita mahu pemain-pemain negara kita. Kita nak lahirkan pemain-pemain negara kita. Kita tak mahu bawa pemain-pemain import. Itu satu cadangan yang saya tak boleh terima, Lenggong. Minta maaf. Tan Sri Pengurusi, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mencadangkan kepada pihak kementerian supaya remaja-remaja yang menjadi banduan di penjara remaja dijadikan sasaran mencari bakat terutamanya dalam bidang sukan. Golongan ini boleh dikerah dan diberi latihan khas dengan pemantauan yang rapi untuk mengembleng bakat-bakat sukan yang mereka miliki itu. Ini juga memberi peluang kepada anak-anak muda yang terkandas jalan ini kembali kepada pangkuan masyarakat. Melalui program seperti ini, kementerian juga mungkin akan mengenal pasti bakat luar biasa yang terpendam. Minta pandangan menteri berhubung dengan cadangan saya. Saya juga ingin mengetahui berapakah jumlah banduan muda yang tergolong dalam kategori belia berada di penjara di seluruh negara. Apakah langkah-langkah Kementerian Belia dan Sukan untuk mendekati mereka? Tan Sri Pengurusi, butiran terakhir 020500, pembangunan ekonomi belia. Sejak kebelakangan ini kita sentiasa mendengar bahawa terlalu ramai belia India terjerumus dalam aktiviti-aktiviti antisosial dan jenayah. Walaupun pelbagai usaha, program dan aktiviti dijalankan oleh kerajaan dan badan-badan NGO, tetapi masalah ini tidak dapat dibendung, malah menjadi semakin meruncing. Saya berpendapat bahawa program-program seperti ini tidak dapat menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Kita harus meneliti secara terperinci apakah punca sebenar masalah sosial yang dihadapi oleh sebahagian besar belia-belia India ini. I will not go wrong dengan izin kalau saya berkata ekonomi merupakan punca ataupun faktor utama yang mendorong golongan ini bergiat dalam aktiviti-aktiviti haram.
walaupun apa sahaja program yang dilancarkan oleh Kementerian Belia dan Sukan, jika masalah asas di peringkat akar umbi, iaitu soal ekonomi, tidak diselesaikan, selagi itu masalah yang diperkatakan ini akan wujud dan bertambah buruk. Saya juga berpendapat bahawa program-program sedia ada untuk membantu belia dan sukan dalam bidang pertanian dan keusahawanan tidak tersampai kepada kumpulan sasaran ini. Saya mencadangkan supaya kementerian serius dalam melancarkan lebih banyak program-program pembangunan ekonomi untuk belia-belia India. Program 6 sahaja tidak mencukupi. Saya juga mahu menyarankan supaya satu forum dianjurkan supaya masalah-masalah belia India dan mekanisme penyelesaian dapat dibengkelkan oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, politik, NGO dan pihak kementerian. Isu yang perlu dititik beratkan ialah kaedah-kaedah ekonomi sebagai penyelesaian. Masalah belia India patut dianggap sebagai masalah nasional dan bukan hanya sekadar masalah kaum India. Itu saja Tuan Pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima tangan. Terima kasih Tan Sri. Pengurusi, ada berapa butiran? Apa pasal bola bising sepak ni? lo. Tajuk bola sepak lo. Dia butiran 0200 pembangunan belia dan sukan, 020100 belia dan sukan, 020500 pembangunan ekonomi belia, dan juga 050500 pembangunan bola sepak negara. Melihat kepada pembangunan sukan negara, saya melihat bahawa mutu sukan negara kita ini makin lama makin merudum. Satu ketika Tan Sri, sepak takraw ni adalah kita dicipta oleh Malaysia dan Indonesia dan Thailand. Tetapi hari ini Malaysia boleh dikalahkan oleh Korea dalam sepak takraw. Tidak masuk akal. Apa sudah jadi dengan sepak takraw kita ini, Tan Sri? Pemimpin dia bertelaga, berebut jawatan, tetapi pembangunan sepak takraw itu tidak menjadi juga. Apabila kalah baru-baru ini, dia punya alasan macam tak masuk akal. Dia kata kita kalah dengan Korea sebab Korea main taekwondo. Dia cepat, pantas. Kita punya main silat. Slow, dia kata, slow movement. Kalau inilah alasan, rasa saya Menteri Belia dan Sukan perlu melihat secara secara bijaksana dalam pembangunan takraw ini. Cukuplah bola sepak kita diperlekehkan oleh negara-negara yang memperlekehkan kita. Myanmar ini kemudahan sukan dia pun tidak ada. Main di padang lumpur. Tapi dia belasa kita. Baru-baru ini satu sama nasib. Terima kasih Yang Berhormat Kena Bertangan. Pendek saja. Adakah prestasi pasukan sepak takraw kita begitu teruk berkaitan dengan beberapa pemain sepak takraw yang didapati bahawa mengambil dadah ataupun mengambil ubat-ubat yang tertentu dalam perkara ini? Adakah ini menjadi satu perkara yang menjadi lebih meluas dalam bidang sukan di negara kita? Ya, mungkin salah satu faktor menyumbang ke arah kita gagal. Sebab pada saya, apabila kita dalam sukan, kita kena sihat. Seharusnya Persatuan Takraw ini mengimport pemain-pemain takraw ke luar negara. Biar Korea ambil, biar Thailand ambil negara. Ini kita yang kena import saya nampak. Sebab kita sudah kecundang dengan Korea. Bayangkan, tidak pernah terlintas di pikiran saya, Korea boleh belasa kita main takraw. Kalau main bola, ada jalan. Jadi, ini presiden dia. Cuba buka minda dia. Buka besar-besar. Jangan fikir kedudukan dia dalam persatuan itu sendiri. Fikir bagaimana nak melahirkan pemain-pemain sepak takraw yang berkualiti. Biar Malaysia menjadi pengimport. Jangan kita dibelasa oleh pasukan-pasukan yang lemah daripada kita satu ketika dahulu, tetapi mereka pertingkatkan kualiti mereka. Pada saya takraw ini sebetulnya permainan orang Melayu. Tetapi hari ini tidak boleh lagi kita banggakan. Dia menjadi permainan antara bangsa. Seharusnya kita bersedia ke persaudaraan antara bangsa.
Kalau Thailand kita jumpa, minta maaf lah Tan Sri, memang orang kata boleh taruh 10-1 lah, tetap kalah. Jadi ulang, kalau orang Sabah bilang sayur. Jadi sayur, kita Malaysia ni jadi sayur kepada Thailand. Bola sepak pun begitu. Myanmar sayur kita, Vietnam sayur kita, Singapura kecil-kecil sayur kita juga. Badminton lagi Tan Sri. Harap-harap Lee Chong Wai. Tak tahu macam mana pula dia terkena apa ini terkena racun, tak tahu macam mana. Jadi yang bermakna pertangan boleh sambung hujah sebelah tengah hari nanti. Masih ahli yang berhormat, mesyuarat jawatan kuasa bersidang semula sebagai majelis mesyuarat. Masih mesyuarat ditangguhkan sehingga jam 2.30 tengah hari nanti. Masih.